segmen wawancara kedua untuk hari ini. Kita akan sama-sama membarigakan kepada bis kita mengenai dengan kem belia remaja Muaskar Syabab. Bersama dengan narasumber yang kita hadirkan sekarang ini iaitu Puan Razainah binti Haji Rasman, iaitu pekerja kanan belia dan sukan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat, Terima kasih kerana bersama kami di Rampai Pagi. Sudah sarapan. Terima kasih Puan. Lagi sekali terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi. Walaupun studio sejuk hari ini Puan, kami akan menghangatkan lahat dengan perkongsian cerita kita ni Puan. Alhamdulillah. Jadi Puan, topik yang kita bincangkan hari ini mengenai dengan kem belia remaja, ataupun dalam bahasa Arabnya Muaskar Syabab. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya ni Puan, mungkin dapat dikongsikan mengenai dengan kem belia remaja ni. Silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu mewakili pihak Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara mengucapkan terima kasih kerana berkesediaan mengundang kami untuk pengetahuan. Kem belia remaja Muaskar Syabab ini adalah bagi menghidangkan kepada golongan belia remaja yang baru meningkat remaja dengan memberikan mereka peluang untuk berinteraksi dan melalui pendidikan secara informal lah, bukannya di sekolah, dan di sini nanti mereka akan kami berikan dengan pelbagai bermacam aktiviti seperti sukan rekreasi, lawatan dan kebudayaan dan pelbagai macam aktiviti lagi lah yang menjurus kepada untuk perkembangan kemahiran dan kebolehan mereka. Itu dia sedikit mukadimah lah mengenai dengan kem belia remaja. Mungkin kalau kita boleh lanjutkan juga wawancara ini Puan dengan menanyakan pada pihak BIS kita Puan mengenai dengan siapa yang sebenarnya yang akan menyertai kem ini dan mungkin ada syarat-syarat yang tertentu telah pun dikenakan ni Puan. Ya. Kem ini dibukakan kepada murid-murid tahun 6 yang telah selesai menduduki peperiksaan PSR mereka. Mereka ini akan kami undang dan bermalam di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, dan melalui di sana mereka akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti macam-macam lah, terutamanya mengenalkan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kan mereka ini baru meningkat remaja, kan masuk tahun tahun 7. Tahun 7. So kami ini kira menarik minat dorang lah untuk berjinak-jinak dengan kegiatan di Jabatan Belia dan Sukan, khususnya kegiatan kesukanan atau kebeliaan. Dan syaratnya barangkali Puan boleh dikongsikan lagi sekali Puan? Syaratnya itu saja, dorang yang menduduki tahun 6. Jadi adakah pendaftarannya sudah pun dibukakan ataupun sekarang ini masih berjalan? Pendaftarannya sudah pun tutup dan alhamdulillah penyertaannya setakat ini dalam 41 orang. Yang sebenarnya penyertaan ini kami mengundang khas, ada sekolah-sekolah kerajaan dari keempat-empat daerah. Alhamdulillah lah penyertaannya setakat ini memberangsangkan. Agak memberangsangkan. Kami mula-mula target dalam 40 orang saja. Namun ada seorang tu kesian juga dengan dibawakan. So alhamdulillah lah penyertaannya begitu meyakinkan lah. 41 orang. Kalau ada pecahannya ni Puan, berapa ramai daripada berapa sekolah-sekolah yang berapa sekolah yang telah mengikuti ni Puan? Ada di daerah Brunei Muara kami mengundang 2 buah sekolah. 2 buah sekolah. Dan di daerah Belait 3 buah sekolah. Daerah Tutong 3 buah dan daerah Temburong
3 buah juga. 3 buah juga. Jadi total yang telah mengikuti, telah berdaftar ialah seramai 41 orang. Mungkin boleh dikongsikan lagi sekali ini Puan, bila dan tempat ianya diadakan Puan? Ianya akan diadakan pada 11 November sehingga 13 November 2025 ini bertempat di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni, apakah di antara aktiviti-aktiviti yang sudah pun disediakan semasa dalam mereka mengikuti kem belia remaja ini? Okey, kem belia remaja ni objektif yang pertamanya adalah bagi kami mengenalkan Jabatan Belia dan Sukan kepada remaja-remaja ini yang akan meningkat remaja ini. Apa itu Jabatan Belia dan Sukan dan apa fungsinya dan apa yang jabatan buat. Dan terutamanya mereka ini akan mengadakan lawatan-lawatan ke kemudahan-kemudahan prasarana yang terdapat di Jabatan Belia dan Sukan. Contohnya mereka akan kami bawa ke Stadium Negara Senar Bolkiah, pusat multipurpose hall dan perkampungan sukan. Kami akan mengenalkan dorang lah apa yang terdapat di mana ni, di Jabatan Belia dan Sukan. Selain itu kami akan mengenalkan juga beberapa skim-skim sukan kepada dorang. Mana tahu dorang ini akan berminat nanti untuk mengikuti skim-skim sukan yang tersedia ada di Jabatan Belia dan Sukan. Dan untuk kalau kegiatan malam mereka akan kami dengan kegiatan kebeliaan lah, ada sembahyang berjemaah, ada latihan kepimpinan dan macam-macam lagi. Jadi ianya akan berlangsung selama 3 hari ni Puan. 3 hari 2 malam bermula pada 11 hingga 13 November. Jadi mereka akan tidur di sana lah, ada di tempat asrama. Di asrama Pusat Belia. Ya. Okey. Jadi mungkin juga dapat dinyatakan lagi di antara mungkin hari pertama, apakah di antara aktiviti yang dilakukan ni Puan? Okey, hari pertama mereka akan mendaftar di Dewan Riadah Pusat Belia. Di sana selepas itu kami akan mengadakan suai kenal dan acara team building. Dan selepas untuk petangnya mereka akan kami bawa melawat ke Stadium Negara Hasanah Bolkiah untuk mendengarkan sesi taklimat mengenai Jabatan Belia dan Sukan dan skim-skim sukan, dasar belia negara yang sedikit-sedikit semacam sajalah untuk bagi orang membuka minda dorang. Oh, inilah Jabatan Belia dan Sukan. Dan kami akan juga mengenalkan aplikasi mengelinga. Apa itu aplikasi mengelinga? Dan juga selain itu mereka akan kami bawa melawat sekitar stadium dengan menyaksikan ada yang skim-skim apa yang terdapat di Stadium Negara. Dan untuk malamnya mereka akan kami bawa meronda di Bandar Seri Begawan dengan berjalan kaki saja sambil membuat kegiatan kepimpinan yang menyeronokkan saja, bukannya macam bagi stres diorang, tapi santai sambil mengenal kawan-kawan baru dan juga sebagainya. Lagipun diorang ni lepas habis periksa mau kan enjoy saja relax, kan, relax. And then hari kedua mereka akan melawat ke kompleks-kompleks sukan, di antaranya kolam renang, gelanggang tenis, gelanggang squash, dan pitong. Di sana dorang akan berkesempatan juga merasai bermain sendiri di antara yang permainan-permainan di gelanggang tersebutlah. Dan untuk hari terakhir itu memang bersurai lah. Hari terakhirnya mereka kami akan mengadakan majlis
penyampaian sijil dan penutup lah. Alhamdulillah. Rasanya sesuatu yang cukup bermanfaat juga dapat dimanfaatkan oleh belia-belia kita ni Puan. Seperti yang dikongsikan tadi tahun 6 ya yang akan melangkah ke sekolah menengah lah kan Puan. Rasanya usia dalam 11 ke 12 tahun yang akan meningkat ke usia remaja ni Puan. Mungkin sesuatu yang dapat mereka lakukan dalam pada menunggu keputusan pemeriksaan dan juga dapat menguji ketahanan mereka lah berjauhan. Orang mungkin kali pertama kali berjauhan daripada keluarga. Barangkali kan kesemuanya lah. Alhamdulillah, orang para ibu bapa memberikan orang kepercayaan kepada pihak kami untuk menjaga anak bis dorang selama ni. Dan ada yang macam ibu bapa juga me-WhatsApp lah Rahmi. Ni apa bila dorang berapa. So dalam kem ni kami indahkan orang orang berahsia. Kami beritahu hari ini dorang kemana. So dorang dapat memantau lah. Rasanya ibu bapa pun seperti para peserta nanti mungkin kali pertama berjauhan dengan Indong. Indong pun kali pertama je berjauhan dengan anak-anak. Rasanya memang ibu sesuatu. Ibu bapanya pula yang iski ni. Betul lah kan, iski juga Puan dan pada masa yang sama mungkin agak ingau juga pertama kali berjauhan, tapi usaha bimbang lah sebab mereka sudah semestinya dalam keadaan akan dijaga dengan sebaik mungkin daripada pihak penganjur ni Puan. Dan kalau tadi lihat juga Puan, mungkin di antara objektif yang lain je barangkali Puan dengan adanya kem belia remaja ni dapatlah bukan hanya memberikan pengetahuan ataupun soft skills orang kita dari segi komunikasi, bersosialisasi dengan rakan-rakan yang lain, skills kepimpinan, tapi juga untuk mengalihkan belia, pandangan ataupun minat belia bukan hanya tertumpu kepada gadget semata-mata. Kalau kita lihat memang selama ni gadget kan memang telefon tengahnya memanjang Puan. Ini mungkin peluangnya untuk lari daripada aktiviti yang kebiasaan. Tapi ada juga kanak-kanak ni bertanya, ada wifi sana? Awal sudah bertanya ada wifi sana. Kami ada. Tapi rahsialah. Tapi insya-Allah kami ada memberi peluang dorang menggunakan kalau ada yang bertelefon, kami ada memberi peluang dengan satu kegiatan lah supaya dorang pun menggunakan gadget itu dengan berfaedah. Jadi ada diberikanlah ruang slot untuk menelefon keluarga yang jauh di sana. Kalau saya ingat kembali, kalau dulu saya pun pernah mengikuti camping seperti ini. Dulu samalah dalam 2 malam 3 hari dan apa yang saya rasakan di dalam awal-awal itu memang rasanya sedih kerana berjauhan dengan keluarga. Dah biasa kan berjauhan dengan keluarga. Tapi apabila sudah merasa di sana penat lelah membuat aktiviti dan semuanya lupa nak balik. Seronoklah kan berkenalan dengan kawan baru dan juga sebagainya. Betul, tepat sekali. Dan seterusnya kami ingin kongsikan ni, rasanya ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Ada poster ni. Satu infografik, mungkin Puan boleh kongsikan barangkali Puan mengenai dengan infografik ini sebentar lagi. Kita masih lagi menunggu Isyak. Ini tu Puan. Mungkin boleh diterangkan ni Puan. Itulah tempat yang akan berlangsungnya kem belia Remaja Muaskar Syabab, itu pusat belia Bandar Seri Begawan. Barangkali ada yang belum maklum di sana, terutamanya yang tinggal di pedalaman, memandangkan peserta-pesertanya ini ada yang kami khusus khas undang yang tinggal di pedalaman lah, seperti tutong, temburong dan belait. Itu saja. Jadi di sana tadi ada disertakan kod QR untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk memuat naik borang dan juga jadual. Tapi rasanya borang sudah pun tutup ni Puan. Jadi untuk mendapatkan maklumat dan juga jadual khususnya pada para bakal
peserta dan juga Indong ni lah Puan. Ya, Indong ni lah tu. Indong lah. Bagi mereka yang bertanya-tanya apa jadual anak-anak Puan ni nanti, mungkin anda dapat saja nanti melalui, ada juga boleh menerusi media sosial mereka iaitu di Brunei Youth Center, dan follow mereka, dan di sanalah mereka akan memuat naikkan informasi-informasi mengenai gambar-gambar mengenai dengan kem belia remaja Muaskar Syabab ini. Jadi mungkin bagi mereka yang baru saja menyaksikan pagi ni Puan, adanya alah limpas sudah tutup sudah. Mungkin adakah nanti ada perancangan pada bulan 12 nanti ataupun bagaimana ni? Atau ini dijadikan sebagai trial dulu? Untuk tahun Anaman ni, ini peluang saja tu peluangnya. Nanti kem lain sebelum ini kami membuat kem asuhan minda belia. Itu dikhususkan untuk tahun apa tu yang menunggu label, menunggu itu. Yang ini khas untuk anilah. Untuk tahun ini anilah yang penutupnya. Selain ada lagi kami aktiviti yang lain lah untuk perkemahan. Anilah dulu yang orang kami akan buat. Jadi sebenarnya banyak kem belia yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan untuk tahun ini berkaitan dengan yang kita bincangkan tadi, kem belia remaja Muaskar Syabab, inilah kali terakhir untuk tahun ini. Jadi base kita bolehlah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Mungkin pada tahun depan ada lagi perancangan seperti ini dan sebagainya, boleh mendapatkan maklumat tersebut di laman di laman Instagram mereka sebenarnya, iaitu Brunei Youth Center. Baiklah, untuk minit terakhir ni Puan, ingin kami tanyakan pada pihak BIS kita soalan terakhir untuk wawancara hari ini. Harapan barangkali Puan, harapan BIS kita untuk peserta ataupun mungkin perlindungan yang menyaksikan harian ini, kau ni lah yang akan kami hantar. Mungkin ada pesanan dan sebagainya ni Puan, silakan. Okey, terima kasih. InsyaAllah dengan menyertai kem ini nanti dorang akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih orang berani bercakap dan berani menjadi memimpin kawan-kawan yang lain. Dan juga mereka ini kami orang macam merisik-risik supaya dorang ini berjinak-jinak dengan kegiatan di kebeliaan dan kesukanan, dan mengambil inisiatif untuk membuat aktiviti di pusat belia Bandar Seri Begawan. Mereka akan dialu-alukanlah untuk bergiat aktif di pusat belia di keempat-empat daerah. Di keempat-empat daerah. Rasanya satu peluang yang patut kita ni rebut. Kalau ada peluang lagi Auda, kalau tidak tahun ini mungkin boleh tahun depan. Banyak saja program-program yang dianjurkan seperti ini oleh pelbagai organisasi dan NGO dan sebagainya. Dan kalau saya sendiri Umu dan Puan ingin mengongsikan juga pengalaman pertama, anda pernah pergilah ke kem seperti ini sewaktu saya kecil dahulu. Waktu pengalaman pertama keluar daripada rumah berjauhan daripada Indong apabila mencapai usia 18 tahun. Baru tinggal di hostel dan sebagainya. Agak lambatlah. Tapi bila menyaksikan yang sekarang ni usia 12-13 tahun sudah pun diberikan peluang, diberikan cabaranlah untuk berjauhan dengan Indong. Alhamdulillah, sesuatu yang cukup positif lah ni Puan. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk maklumat lebih lanjut lagi mengenai dengan kem ini ataupun ada lagi kem-kem yang lain yang dapat anak-anak belia kita ni ikuti dan lebih terdedah lagi dengan keadaan semasa pada mengenai dengan belia remaja ini, anda boleh saja melayari media sosial mereka iaitu di Brunei Youth Center. Jadi terima kasih juga mengucapkan kepada Puan Rozainah binti Haji Rosman kerana sudi untuk mengongsikan mengenai dengan kem belia remaja, dan mudah-mudahan belia-belia di luar sana yang sedang menyaksikan ingin lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kem-kem sebegini. Dan kami doakan agar semuanya berjalan dengan seperti yang dirancang. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Puan.